Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahrul Nizam bin Mustafa. Nomor metrik BE 20110482. Dan pada hari ini saya akan membentangkan 3 soalan berkenaan dengan statistik dalam Islam. Untuk soalan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksudkan statistik deskriptif dan inferensial dalam Islam, dan bagaimana kedua-dua statistik ini berfungsi dengan ajaran Islam. Beri contoh Anda. Oke, untuk jawaban nomor soalan pertama, yaitu statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bahagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan maklumat tersebut dengan lebih lengkap. Statistik deskriptif ini hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Oke, bagaimana statistik deskriptif ini berfungsi dengan ajaran Islam? Statistik deskripsi ini berfungsi dengan ajaran Islam melalui aplikasi metode perbandingan deskriptif. Dia berkait rapat dengan perbandingan agama dengan Al-Quran. Sebagai contoh, aplikasi metode perbandingan deskriptif dalam Al-Quran ialah tentang pernyataan perbezaan. Kita dapat lihat di dalam Al-Quran ada menyatakan perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang Islam sebagai ahli syurga dan orang bukan Islam sebagai ahli neraka. Itu untuk statistik deskriptif. Manakala statistik inferensial merupakan sebuah kaidah yang digunakan untuk menganalisis sampel data dan hasilnya akan digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi sebuah tempat sampel itu diambil. Statistik inferensial juga dikenali dengan statistik yang melibatkan beberapa ujian seperti ujian kebarangkalian dan keyakinan untuk memastikan tahap keyakinan yang tinggi terhadap data yang dibuat, yang mana analisis tersebut hendaklah sampai kepada penarikan kesimpulan dan boleh digunakan sebagai dasar sesebuah kajian yang dilakukan. Oke, statistik inferensial ini ada berkait rapat dan berfungsi dalam bidang sains hadis. Sebagai contoh, ketika para ulama sedang bertungkus lumus mendefinisikan hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebuah kelompok perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka berpakat untuk mendustakan hadis Rasulullah SAW. Dalam konsep statistik bagi hadis mutawatir ini tidak ada data yang mempersetujui tentang berapa sebenarnya bilangan perawi yang telah memperawikan hadis tersebut. Terdapat banyak perselisihan yang berlaku untuk menentukan satu konsep dalam sebuah kajian, dan disinilah statistik inferensial ini telah membantu perawi dalam membuat dan memutuskan kebolehgunaan inference dalam sebuah penyelidikan atau situasi yang berbeza. Untuk soalan kedua pula, Islam sebagai sebuah agama yang mementingkan penggunaan nombor. Bagaimanakah secara falsafah Islam dan nombor ini bekerja sama? Pada mulanya, Islam menggunakan banyak penomboran dan ianya dapat dibuktikan jika kita lihat dari segi ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu mengenai kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat Islam dari segi memperoleh, mengguna atau mengurus sumber asli untuk kebaikan semua pihak. Dari zaman Nabi Muhammad SAW lagi, perniagaan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama mereka, dan dari perniagaan dan perdagangan inilah wujudnya penomboran.
Yang pertama, bukti yang pertama, Islam dan nombor ini bekerja sama, yaitu dari pembagian harta pusaka. Hal ini supaya pembagian harta pusaka si mati dapat ditentukan kadarnya dengan tepat. Dan perkara ini penting untuk menjaga peninggalan si mati daripada berlaku sebarang penyelewengan dalam pembahagiannya kepada waris-warisnya. Contohnya, bahagian yang diperolehi yaitu 1/4, dan istri kepada si mati kepada tiada anak atau tiada cucu dari anak lelaki, manakala 1/8 pula hanya untuk kepada istri yang mempunyai anak atau mempunyai cucu dari anak lelaki. Okey. Kedua, bukti yang kedua yaitu dari Baitul Mal. Sumber utama Baitul Mal adalah zakat, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dan fa'i. Zakat ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian lagi, sepertinya zakat fitrah, zakat harta, zakat emas, perak dan sebagainya. Kharaj pula ialah cukai tanah yang perlu dibayar oleh semua pemilik di wilayah taklukan kerajaan Islam. Jizyah pula merupakan cukai perlindungan yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang berada di bawah naungan negara Islam atau mempunyai perjanjian damai dengan negara Islam, yaitu adalah orang kafir zimmi. Ghanimah merupakan harta rampasan perang, dan daripada fa'i ialah harta peninggalan simat orang mati yang tiada pewaris dan harta karun. Usyur pula merupakan cukai perniagaan yang dikenakan kepada peniaga Islam dan bukan Islam. Sumber-sumber ini mempunyai beberapa perkiraan dan bahagian tertentu. Contohnya, kita tengok kepada sumber kharaj. Sumber kharaj, kadar yang dikenakan hanya 10%, manakala jizyah pula kadar cukai yang dikenakan ialah sebanyak 12 hingga 48 dirham. Dan dari dua-dua bukti ini kita dapat lihat bahawa Islam dan nombor bekerja sama. Soalan ketiga pula, adakah nas akli dan nakli menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam? Okey, untuk soalan ini, bagi nas akli, kita perlu mempunyai sifat kejujuran dalam mengumpul dan mengolah data, kerana ianya dititik beratkan supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan dalam menghasilkan data yang tepat. Hal ini kerana bimbang data-data yang diolah itu atau data-data yang diperolehi tidak tepat dan berlakunya kecuaian atau penyelewengan. Selain itu, kejujuran ini juga membantu dalam menyampaikan hasil yang diperolehi supaya tidak menimbulkan sebarang masalah yang merugikan. Hal ini demikian kerana agama Islam menjadi asas bagi ilmu statistik agar fasa pengumpulan data hingga ke analisis data dilakukan tanpa berlaku sebarang penipuan atau cacat celah. Ini jawapan bagi nas akli. Dan bagi nas nakli pula, kita dapat lihat dari surah Al-Kahfi ayat 49, di mana ayat ini menerangkan bahawa segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh setiap manusia akan dicatat dan tidak ada yang tertinggal walau sedikit pun. Dalam konsep statistik, semua catatan atau data yang terkumpul itu dari segi kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menentukan sama ada seseorang individu itu masuk ke syurga atau neraka. Dalam erti kata lain, seseorang yang memiliki catatan kebaikan yang lebih banyak
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, sekiranya seseorang yang melakukan catatan keburukan yang lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa ilmu statistik ini mempunyai hubung kait yang kuat dengan ajaran agama Islam berdasarkan bukti-bukti yang telah diterangkan dalam ketiga-tiga soalan. Oleh itu, penggunaan statistik dalam agama Islam dapat dibuktikan secara kukuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.